Budak-budak berzina, dua-dua belum balik, dua-dua tidak berdosa, tapi wajib cegah. Jangan sekarang ni kalau rendah pun boleh berlaku pelik-pelik. Kalau rendah pun boleh berlaku pelik-pelik dah sekarang ni. Mana adalah budak yang belum balik, dia berzina, wajib cegah. Berdosa ke tak budak berzina? Tak berdosa, wajib cegah. Cegah benda mungkar, bukan terti atas berdosa. Macam tadilah budak nak melintasi orang solat, nak melintasi orang solat, dia tak ada hukum sebab dia belum balik. Orang buta tadi, dia ada hukum tapi tidak sedar, maka tak berdosa. Ni budak-budak tak ada hukum daripada awal sebab dia belum balik. Mana kalau dia melintasi orang solat, tak ada dosa pun. Dia perkara mungkar, walaupun yang melakukan tidak berdosa sekalipun, tetap wajib kena cegah. Sekarang ni orang ni solat dalam keadaan najis. Makruhnya apa? Makruhnya dia kena solat serta dengan suci daripada najis. Tapi dia tak sedar, dia solat dengan najis. Sampai kesudah pun solat dia tetap sah. Kalau tidak tahu kemudian, tak ada dosa apa pun, dia sah solat dia dah tahu. Tapi kita wajib beritahu. Kalau dia solat pun dia tak sedar, dia tak akan berdosa dia. Tak. Kita wajib suruh makruh, walaupun makruh yang ditinggalkan tak berdosa sekalipun pada tak sedar, tetap wajib kita kena suruh. Jadi suruh makruh cegah mungkar, kewajipan atas kita, bukan terhenti atas berdosa, bukan. Hak berdosa betul-betul sama telah lah. Hak berdosa betul-betul tu, hak sengaja-sengaja tu memang sama telah lah. Hak ni hak tak sedar, dia pun tak sedar dia najis, tetap wajib kena beritahu. Wa kaza yalzamuhu ta'limu man ra'ahu. Ta'lim ni ta'limu man ra'ahu yukhillu biwajibi yukhillu biwajibin, yukhillu ibadatan. Jadi maf'ulun bih. Yukhillu biwajibin, yukhillu ibadatan, itu maf'ulun bih. Fi ra'yi muqalladihi, dan juga wajib mengajar orang yang dia ketahui melanggar kewajipan beribadah menurut pendapat imam ikutannya. Wa kaza yalzamuhu, ni wa kaza, ini syarat kepada khilaf ulama di sini. Ni khilaf ulama ni. Yalzamuhu, wajib akannya akan seseorang, ta'limu, mengajar, man ra'ahu, akan mereka yang melihat ia seorang, akannya akan mereka tadi tu, yukhillu, mencacat, biwajibin, dengan satu kewajipan, mencacat akan ibadah, fi ra'yi muqalladihi, pada pandangan imam yang diikuti. Ni wakaza, di sini isyarat ada khilaf. Sekarang ni begini, dia orang yang berilmu tidak wajib mengajar, melainkan apabila diminta. Pada ni orang yang berilmu tidak wajib mengajar, melainkan diminta. Orang yang jahil wajib kena minta daripada ilmu untuk belajar. Ada ni orang yang berilmu tak wajib mengajar, orang yang jahil wajib minta pada ilmu untuk belajar. Melainkan orang yang berilmu tengok perkara mungkar, itu wajib kena ajar.
Dia tengok orang meninggalkan perkara makruf, dia kena suruh makruf. Tu. Kemudian pula perkara yang perkara yang makruf, perkara yang mungkar. Kalau contohlah hak pekoh ialah kita nampaklah. Tapi kalau hak kata pegangan, kita tak tahu, kita tak nampak. Berkaitan dengan sifat hati, sifat baik, sifat keji, kita tak tahu. Kita tak nampak. Pegangan dia salah, wajib aja, kita tak tahu. Pada ni hati dia riak, unjuk takabur, kita tak tahu tu. Pada ni hak nampaknya hak zahir. Hak zahir pula hak kewajipan yang wajib kita ajar, kewajipan yang ijma' ulama. Perkara mungkar yang wajib kita cegah, yang mungkar ijma' ulama. Itu satu pandangan. Sini tak ni. Dia sekarang ni di mazhab Syafi'i kan. Hak ni wajib kena buat ni, jangan tinggal. Hak ni buat batas sembahyang ni, jangan buat ni. Tapi bukan ijma' ulama. Pandangan dalam mazhab Syafi'i, dah dia beramal dengan pandangan mazhab Syafi'i kan. Jadi kita tengok orang yang beramal mazhab Syafi'i, tiba-tiba satu kewajipan dia tak buat, kita kena ajar dia, kamu ni kena buat perkara ni, tak sah semayang nanti. Contoh kata kalau kewajipan. Kalau perkara yang membatalkan semayang mengikut pandangan mazhab Syafi'i, dah kamu beramal mazhab Syafi'i kan, jadi orang yang mengetahui dia wajib kena ajar, perkara ni batal, kamu jangan buat. Ni. Ini satu pandangan. Lepas tu datangkan dengan wakaza. Isyarat pada ada khilaf di sini. Tapi pandangan yang muktamad, yang wajib kita ajar adalah perkara yang wajib ijma' ulama dikena tunaikan. Perkara yang wajib kita cegah adalah perkara mungkar. Nak panggil mungkar, larangan yang ijma' ulama. Nanti je. Itu hak mudah. Tidak susah kita orang belajar ni. Susah kita orang belajar ni. Bermazhab Syafi'i. Sebab sekarang ni pandangan imam yang mereka ikuti. Tapi betul ke, contoh kita lah, betul ke ikut pandangan Imam Syafi'i? Tambahan pula orang awam ni tak ada mazhab. Al-awam la mazhab lahum, kata Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah. Orang awam tak ada mazhab, berbetulan dengan pandangan mana-mana, okey, jalan gitu je. Jadi dia mazhab Syafi'i itu satu kewajipan, tapi mazhab Syafi'i wajib, mazhab lain tak wajib, dia tak buat, dia ikut pandangan mazhab Syafi'i. Hak tu wajib dia tak buat, dia tak tahu, maka orang yang mengatakan wajib kena ajar. Ni hak dah kita ni. Pandangan muktamad tidak. Hak wajib kita ajar perkara yang wajib ijma' ulama. Yang wajib kita cegah perkara yang mungkar, yang ijma' ulama kata batal, apa kita wajib cegah. Pada ni hak wajib ijma' ulama. Contohlah ni tak ada ni, sujud 2 kali, dia sujud sekali, tu wajib kena ajar tu. Kena sujud 2 kali. Sebab apa? Itu ijma'. Tak ada lah orang tinggal sujud 2 kali, tak ada. Apa lagi hak batal? Hak batal banyaknya bukan hak ijma' ulama. Allah dia semayang, dia garu bukan dengan jari. Dia garu dengan bukan tapak tangan lah, dengan lengan-lengan sekali bergerak dengan siku sekali bergerak. Dia garu gini. Allah, mazhab Syafi'i apa gitu? 3 kali batal. Dia laut ni kalau dia garu dengan jari anggota kecil tak apa. Gini mana? Jumhur tak batal, kebanyakan mazhab tak batal. 3 kali ni tak ada. Nabi tak sebut 3 kali.
Ada ni. Kita sebut 3 kali. Tapi dalam semayang dia tidak ada perbuatan yang lain. Perbuatan lain yang banyak. Banyak ni macam mana ni semayang ni? Banyak mazhab Syafi'i letak 3 lah. Mazhab Hambali tak letak 3, mazhab letak pada uruf. Banyak. Banyak dah gitu tu. Tu mazhab Hambali. Mazhab Hanafi pula banyak ni tak panggil semayang dah. Apa panggil banyak? Itu bukan semayang tu, joget dah tu. Barulah batal. Mazhab Syafi'i banyak 3. 3 banyak. Mazhab Hambali banyak kepada uruf, kepada ramal lah. Tu sikit lagi tu. Tu banyak dah tu. Mazhab Hanafi tak panggil semayang dah. Sehingga kan mazhab Hanafi semayang ke joget, tak pasti dia. Tak pasti. Semayang ke joget, pergerakan yang banyak seumpama tu tak batal lagi. Jadi kalau kita tengok orang solat di banyak pergerakan, itu bukan perkara mungkar sebab bukan ijma' ulama. Tapi kalau kita di sini, wajib kena ajar. Kena ajar lah. Sebab apa tu? Kamu buat perkara yang menyebabkan batal semayang kamu tu, kena ajar lah. Sebab dia pergerakan banyak dengan anggota besar 3 kali ya. Kalau ikut di sini wajib ya. Yang pertama tidak. Kalau tidak susah kita akan belajar. Sebab kita akan tengok bagai-bagai orang semayang. Sekarang ni banyak berdehem dalam semayang. Mazhab Syafi'i batal. Ada ni. Mazhab Hambali makruh je, tak batal. Mazhab Hanafi kalau berdehem untuk mengelokkan bacaan tak batal. Mazhab Syafi'i tak boleh. Patut macam mana? Tak apalah. Itu kita tegak ajar pada orang yang buat perkara batal tu, kena beritahu dia. Sama juga kalau kita berimamkan imam yang banyak pergerakan, berimam dengan imam yang berdehem, kita tak wajib niat mufarakah. Tak wajib niat mufarakah. Kita turut pandang kata tak batal lah. Gitu je. Di sini tak ni. Orang yang mengetahui, tengok orang buat meninggalkan satu kewajipan menyebabkan batal semayang dia, contohnya wajib kena ajar. Sebab mazhab dia tu mazhab Syafi'i dia ikut, tinggal perkara tu batal. Kita orang yang tahu ni tengok orang yang mengerjakan satu perbuatan, mazhab Syafi'i perbuatan tu batal, dia ikut panggil mazhab Syafi'i, wajiblah orang tahu kena ajar. Susah kita. Tak susah. Baik tak tahulah, dah tahu banyak perkara pula. Kena ajar. Contohnya macam mana? Dalam mazhab Syafi'i, sujud wajib 7 anggota kena bumi. Sujud wajib kena bumi 7 anggota. Dia kalau tinggal salah satu daripada 7 anggota tu tak kena latar, tak cukup syarat untuk sesujud. Itu kewajipan. Dia tinggal, wajib kena ajar. 7 anggota ni, dahi, 2 tangan, 2 lutut tu tak ada isu lah. Hak timbul 7 anggota ni, perut, jari, kaki. Perut, jari, kaki, bukan hujung. Ni tangan, takkan nak kat kaki pula. Kita duduk bawah ni. Ni bukan perut, ini dipanggil hujung. Ni perut. Dia kena tekan sikit. Sebelah kanan sebatang jari dah pedah, sebelah kiri sebatang jari dah pedah. 7 anggota dia panggil. Dia letak cacang je. Ada tak cacang, ada pakai apa terus. Apa tak apa, dia tak gitu je. Ada hak hebat lagi nya, dia kaki dia congek, tak kena latar kaki. Kata hebat sungguhlah. Barangkali kaki dia berasa serbang tau. Panggil serbang ke apa? Krem kaki dia tu berasa gitu, tak tahulah. Kita tengok depan kita, depan kita duduk belakang, dia duduk depan. Macam mana ni kaki ni? Sebab dia sudah meninggalkan satu kewajipan yang menyebabkan solat dia tidak sah. Sebab kena bumi 7 anggota syarat untuk sah rukun sujud. Tapi jumhur mazhab termasuk pandangan Imam Rafi'i, kena bumi 7 anggota sunat, bukan wajib. Wajibnya dahi je.
Ada ni. Itu mana? Benda yang khilaf. Tak wajib kita ajar. Tak wajib kita ajar. Senanglah. Kalau tidak, susah kitanya. Banyak perkara pula kita nak kena tegur orang tu. Sudah semayang, pergi dekat. Ji, betul siap Ji? Nak ajar sikit Saya wajib ajar sebab Haji tak disujud, puk je kaki tak kena Haji. Ngamuk orang tua tu. Budak mana mari pegang dia ni sudah semayang. Dah, berlaku depan mata. Yang kita pula tahu. Yang mana dia meninggalkan satu kewajipan yang menyebabkan semayang dia tidak sah. Mereka pandangan mazhab Syafi'i. Jadi ke mazhab Syafi'i kan? Wajib kena ajar. Lepas seorang-seorang lah baloh kitanya. Lepas balik belajar, habis orang dia pegang. Habis lah gitu je. Ni siapa ke? Itu bukan pandangan muktamad mazhab Syafi'i pun. Siapa ke masa semayang dia perhati tengok benar kepala tu imam bergerak tak pada masa angkat tangan takbir. Allah. Ni dia tengok tu imam. Tu imam kan? Dia Allahu Akbar ni. Ni kepala dia bergerak ke tak? Allahu Akbar. Kepala dia tunduk. Gerak. Ataupun Allahu Akbar, kepala dia angkat. Tangan dua pergerakan, kepala satu pergerakan, 7 pergerakan dengan anggota yang besar, batas semayang. Nah ni sekarang ni dua pergerakan, sunat ni sunat. Tapi kepala tu dia tunduk ke, dia angkat ke, dia tengok tempat sujud molek-molek, Allahu Akbar, kepala tak bergerak lah. Ni dak ni Allahu Akbar, dia angkat tengkok dia. Ataupun dia tengok ke depan, Allahu Akbar, ditunduk kepala dia. Jadi 2 pergerakan tangan, 1 pergerakan kepala, maka 3 pergerakan batas semayang. Walaupun pergerakan tangan tu sunat sekalipun, dia capur juga. Ni banyak dalam kitab ni. Dalam kitab Fathul Mu'in pun rasanya sama juga rasanya. Bicara perkara membatalkan semayang, kalau tak silap, makna 3 pergerakan dengan anggota besar yang membatalkan semayang ni, sekalipun pergerakan tu pergerakan yang disunatkan, sekalipun pergerakan tu pergerakan yang disunatkan. Kalau tak silap dalam Fathul Mu'in ni pun sama juga ni, dalam Fathul Mu'in. Tapi dalam Fathul Mu'in ni dia ada di dalam ni, di dalam syarah I'anah dia ada cerita. Dan I'anah dia ada cerita. Dia ada dalam Fathul Mu'in ni. Mana contohnya katahriki ra'sihi wa yadaihi, seperti bergerak kepalanya dan 2 tangannya. Dipanggil 3 pergerakan. Tapi ini pandangan Syekh Ibnu Hajar. Tapi pandangan yang muktamad, pandangan Syekh Ramli, 2 pergerakan tangan ketika angkat tangan takbiratul ihram itu adalah pergerakan yang disunatkan. Kenapa nak bilang pula? Dia bilanglah itu pergerakan yang disunatkan. Itu pandangan yang muktamad, itu pandangan Syekh Ramli. Tapi ada orang dia perhati tu imam, kalau takbir ihram gerak je kepala, dia tak ikut. Dalam Hidayatus Sibyan dia lebih nyata, 3 pergerakan walau dan dikira dengan pergerakan yang walaupun disunatkan sekalipun. Tapi itu pandangan Ibn Hajar, itu pandangan Da'if. Pandangan utama dah tak bilang dah ni sunat, bilang apa? Gerak kepala sekali anggota besar, sekali makruh, tak batal. Dan ni tangan bergerak ni, itu pergerakan yang sunat. Kenapa nak capur? Jadi itu benda-benda yang khilaf belaka tu. Jadi satu kewajipan yang ditinggalkan, kewajipan yang tidak sepakat ulama,
perkara yang membatalkan solat contohnya, yang tidak sepakat ulama, tak wajib kita ajar, tak wajib kita suruh, dan tak wajib kita cegah. Hak wajib kita suruh makruh yang ijma' ulama, yang wajib kita cegah mungkar yang ijma' ulama. Selesailah bicara hak berkaitan dengan syarat sah sembahyang yang kedua, suci badan, pakaian tempat dan najis. Dia masuk pula kepada bab istinja. Dia masuk kepada bab istinja. Tatimmatun yajibu al-istinja'u min kulli kharijin mulawwisin. Istinja bima'in lepas tu di hadapan tu, au bisalasi masahatin, istinja dengan air, ataupun 3 kali sapu dengan umpama batu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.